Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Kita dah masuk bulan Februari. Cepat sangat masa berlalu. Tahun baru 2021 kita dah masuk bulan 2 dah. Maksud kita dah tinggalkan tahun 2021 ni, kita dah tinggalkan tahun 2020 ni dah sebulan. Okey, saya dah 3 hari dah tak buat live. So minta maaf banyak-banyak sebab saya ada kursus. Ada kursus hari Sabtu, Ahad, Isnin, 3 hari. Yalah, bila kita dalam setiap hari kita berkongsi ilmu, kita share ilmu, kadang-kadang ada satu tahap saya rasa macam dah tepu. Saya kena top up ilmu lain dari luar pula. Yalah, bila kita selalu share, kita selalu bercerita, sebenarnya kadang-kadang ada satu tahap, memang tak nafi kan, ada satu tahap saya rasa macam dah tak tahu dah nak share apa. So bila ada perasaan macam tu, cepat saya top up balik ilmu lain dari luar, baca balik buku supaya ada penambahan ilmu. So bila ada penambahan ilmu, barulah kita boleh share lebih banyak lagi. Okey, hari ni saya ambil kesempatan untuk jawab satu soalan daripada Puan Rosni. Dia mesej saya personal berkaitan dengan eczema. Okey, sebelum tu saya nak tengok siapa yang sedang menonton. Anda boleh komen kat bawah, say hi. Boleh komen kat bawah supaya saya tahu siapa. Junaidah Hassan, waalaikumsalam, selamat pagi dari Singapura. Okey, eczema. Eczema ni penyakit common. Satu penyakit yang common tu maksudnya kita dah sering berlaku dah. Benda yang dah biasa dah, especially pada kanak-kanak. Pada kanak-kanak lahir dapat eczema kan. Kadang-kadang orang dewasa pun ada eczema. Kanak-kanak dia waktu kanak-kanak dia dapat eczema, lepas tu dia off sekejap. So dia kadang-kadang dia on off. So bila dewasa dia datang balik kan. Mungkin time dewasa tak berapa nak teruk sangat, tapi bila kanak-kanak kadang-kadang sampai naik. Ada yang saya tengok umur 1 bulan penuh muka penuh keruping. So dia garu. So yelah, budak selalu menangis, baby dia tak tahu apa tapi dia rasa tak selesa, dia rasa gatal, so dia akan garulah. Jadi eczema ni kalau ikut perubatan moden pada hari ni, sebenarnya eczema ni masih doktor perubatan masih belum dapat kenal pasti apa punca berlakunya eczema. Punca tu kita tak dapat tahu lagi. Sebab apa dia berlaku? Macam mana boleh berlaku? Wallahualam. Setakat ni dalam bidang perubatan belum tahu lagi punca dia. Masih bermain dengan try and error lah. Tetapi kita dapat tahu apa yang menyebabkan eczema tu dia lagi trigger. Dia ada eczema, tapi dalam keadaan sekarang ni eczema tu belum keluar lagi, dia belum trigger lagi. Jadi ada certain time tiba-tiba dia naik rashes, naik merah-merah, naik start gatal-gatal, sudah berlaku. Jadi saintis kaji dapat kenal pasti apa yang menyebabkan eczema tu trigger, tapi masih belum dapat tahu apa punca eczema. Baby lahir terus dapat eczema, sebab apa? Saintis tak dapat kenal pasti lagi. Okey, tapi apa yang pakar pemakanan buat kajian, pakar perubatan buat kajian, saya boleh hari ni saya nak cerita apa yang menyebabkan eczema tu trigger lagi, supaya kita boleh elakkan daripada dia terus trigger. Dah ada okey, tapi kita tak nak bagi dia trigger. Yang kedua, dari segi pemakanan. Pemakanan kita nak kurangkan dia trigger. Kita nak kurangkan dia trigger, ada caranya. Okey, kita pergi kepada ni saya ambil pendapat daripada beberapa doktor lah. Saya baca banyak artikel daripada medical doctor dan juga pakar pemakanan. Saya rumuskan sekali. Saya buat conclusion. Saya rumuskan semua apa benda. Okey. Kita kena kenal pasti
apa yang menyebabkan eczema tu trigger? Biasanya bila kita berada dalam keadaan stres, eczema tu akan trigger. Bila kita terdedah dengan pencemaran udara, eczema tu akan trigger. Dan bila kita berada dalam keadaan penat, salah makan, so eczema tu akan trigger. Lain tubuh badan, lain dia punya cara trigger. Jadi kalau kita ada ada eczema, better untuk kita kenal pasti apa benda yang menyebabkan eczema kita ni trigger. So untuk dia trigger, kita elakkan. Katakanlah kita berada dekat keadaan panas, kita rasa macam gatal-gatal, berpeluh. So maksudnya kita tak boleh, tubuh kita tak boleh berada dalam keadaan yang panas. So elakkan benda tu dulu. Lepas tu lagi satu, katakan kita minum susu contohnya. Ada orang eczema tu trigger bila dia minum susu, ataupun dia ambil apa-apa produk dairy produk hasil turun susu ni, susu ke apa dan sebagainya. Bila minum, dia dah start merah, dia dah start, muka start bengkak, dia jadi macam allergic. So ini pun ada kaitan dengan allergic. Jadi benda ni terlalu subjektif untuk di list down kan. List down kan apa benda nak kena elakkan. So tubuh sendiri kena tahulah. Tu lagi satu, pencemaran. Dan of course, sebab eczema ni salah satu penyakit autoimmune disease kategori overreactive. Eczema ni overreactive autoimmune disease. So maksudnya tubuh badan kita ni, antibody immune tubuh badan kita ni terlalu tinggi sehingga attack diri sendiri. Jadi kalau ada pencemaran udara sikit, contohnya udara tak bersih ataupun air tu tak berapa nak bersih, so naik rashes, merah-merah naik macam allergic kan, eczema. Jadi bila keadaan macam tu, kita kena elakkan lah. Lepas tu dalam keadaan kulit kering, ada yang kulit kering dia rasa gatal-gatal, so pakailah pelembap. So itu antara cara nak elak. So bila kulit kering, kulit kita akan menegang. Bila menegang, bila terlalu stretch, terlalu tegang, kita akan rasa gatal lah. Kulit tegang, kita akan rasa gatal. Jadi nak elakkan, pakailah pelembap. Jangan pakai pelembap. Saya tak galakkan pakai pelembap lotion. Sebab lotion ni, saya takut dalam lotion tu ada steroid yang boleh menipiskan kulit kita. Dermis kulit kita ni. Jadi elakkan pakai lotion. Saya galakkan ambil minyak yang natural punya oil. Salah satunya adalah olive oil. Ambil olive oil yang buat masak tu pun is okay. Ambil, letak sikit, letak beberapa titik, sapukan supaya kulit tu dia tak menegang. So dia akan kendur sikit, biar dia lembab-lembab sikit. Minyak zaitun bagus pakai dekat kulit, so dia lembab-lembab sikit. So apply dekat kulit supaya kulit tu tak stress dan kita tak gatal. Okey. Itu cara nak elakkan lah. Kita sendiri kena kenal pasti apa benda yang menyebabkan eczema kita ni trigger. Kadang-kadang ada eczema trigger disebabkan kita stres. So elakkan stres. Okey, yang saya nak cerita hari ni berkaitan dengan pemakanan. Okey, saya banyak baca artikel, pendapat daripada doktor, medical doktor yang menjurus ke arah pemakanan ni. Dia benda-benda yang natural ni. Saya banyak baca pendapat dia. Dia kata beberapa orang sama pendapat. Dia kata banyak eczema ni disebabkan oleh leaky gut. Leaky gut ni adalah usus bocor. Bukan usus berlubang. Usus berlubang tu satu penyakit. Ni usus bocor. Usus bocor tu maksudnya penyerapan usus tak optimum dan sehingga menghalang nutrien diserap dengan baik. Leaky gut. Maka bila nutrien tak dapat diserap dengan baik, kita tak dapat jadikan makanan kita ni, kita tak dapat manfaat dari makanan yang kita makan. Kita makan buah, dia tak dapat semaksimum mungkin. Kalau ada masalah usus bocor, leaky gut, bukan usus berlubang. Usus berlubang penyakit, leaky gut, dia ada bocor. Antara punca yang menyebabkan
leaky gut ni, usus bocor ni, salah satunya adalah peningkatan hormon kortisol dalam tubuh badan disebabkan kita stres. So bila kita stres, hormon kortisol naik, boleh menyebabkan pencernaan tak berapa nak baik, menyebabkan leaky gut. Lepas tu lagi satu, disebabkan mungkin ada masalah keradangan usus, kan? Keradangan usus ni boleh jadi ada masalah celiac celiac, ada boleh jadi masalah IBS, intestinal bowel syndrome, kan? IBS tu boleh jadi cerit-birit, boleh jadi sembelit. Okey. Jadi bila masalah ni berlaku, maka usus ni tak dapat menyerap apa yang kita makan. Jadi bila tak dapat serap, maka pembuangan najis pun tak berlaku dengan sempurna. Toksik berkumpul, maka toksik itu akan mengalir semula balik ke dalam aliran darah dan menyebabkan darah kita tak berapa cantik, kotor. So ada masalah. So kalau anda tengok kadang-kadang ada jerawat ni, contohnya kita tengok masalah kulit ni kena dermatologi punya kepakaran, ada masalah kulit, kadang-kadang dia bukan masalah kulit luaran. Kadang-kadang kita fokus cuci muka, itu satu hal lah dekat dalam. Itu dekat luar, dalaman tu darah kita ada apa, toksik banyak. So benda tu semua nak kena cuci. Macam mana kita nak kena cuci? Cucilah tong sampah dia. Apa dalam tubuh badan kita, tong sampah dekat mana? Tong sampah dekat usus, gut kita, kolon kita ni tong sampah. So cuci tong sampah tersebut. Of course lah, ada orang kata kenapa nak cuci usus? Detox ni tak perlu, sebab usus dapat dia tahu cuci sendiri. Kalau dia tahu cuci, memanglah dia tahu cuci sendiri, tapi disebabkan gaya hidup kita, pemakanan kita yang caca merba, sebab itulah orang dapat sembelit. Macam mana orang boleh dapat sembelit? Kata tadi usus dia cuci sendiri. Kenapa orang boleh dapat cerit-birit? Kenapa orang boleh dapat kanser usus? Disebabkan habit ni lah. That's why lah kita kena tahu macam mana kita nak betulkan balik peranan fungsi usus kita. Betul lagi satu, gangguan terhadap kuman usus, bakteria patogenik. Again dalam usus kita ni, komposisi bakteria baik dengan bakteria jahat, kan? Sebenarnya bakteria baik tu bukan ayat sains, perkataan sains kita tak kata bakteria jahat, bakteria baik. Kita panggil probiotics dengan patogenik. Probiotik dengan patogenik. Probiotik ni baik, patogenik ni tak baik, jahat. Jadi komposisi ni kita nak kena tahu. Kalau usus yang sihat, pastikan usus kita sihat. Probiotik, jumlah probiotik ni mesti tinggi, lebih kurang dalam 80%. Kena ada 80%. Jumlah patogenik ni dalam 20% saja untuk balancekan. Kalau dia tak boleh 100% probiotik, sebab perlu ada patogenik juga, barulah imun kita ni boleh dibuat boleh bekerja. Ni macam dalam dunia ni, dalam negara kita ni tak boleh juga semua orang baik. Kalau semua orang baik, semua nanti polis semua buncit, makan tidur, tak buat kerja. So dia lebih kurang macam tu lah. So kita nak kasih aktifkan. Tentera sekarang ni, kita tengok apa kerja tentera. Sebenarnya kerja tentera adalah kesiapsiagaan. So dia kena training. Walaupun negara aman, tak diserang musuh, dia kena training. Sama juga usus kita pun tak boleh ada 100% probiotik. Dia perlu ada juga patogenik bakteria supaya probiotik ni dia aktif. Antibody kena aktif juga. Okay, so dia kena balance lah. Jadi kalau ada masalah gangguan pada usus, ini menyebabkan usus tak boleh jalankan fungsi dia dengan baik. Terutamanya antaranya adalah alah makan dairy product. Contoh kita minum susu, berlakunya lactose intolerance contohnya. Kita tak usus tak dapat nak cerna gula laktos tu. Laktos tu adalah gula lactose.
So boleh jadi macam tu juga. So usus nak kena baik. Nanti saya cerita macam mana nak baikkan dia. Lepas tu lagi satu, eczema juga salah satunya dari segi pemakanan, terlalu banyak sangat ambil gula fruktos berlebihan. Fruktos ni mana dapat? Fruktos ni dia banyak dalam buah tau sebenarnya, fruktos kan. Jadi fruktos yang ada dalam buah tak ada masalah, sebab dalam buah dia bukan saja ada fruktos, dia ada gula yang lain juga, dan diikat dengan phytochemical yang lain. Jadi sebab itulah buah tak ada masalah untuk orang eczema. Tetapi ni fruktos yang dia berdiri sendiri-sendiri. Contohnya high corn syrup contohnya. Contohnya kita makan makanan yang makanan dalam paket, contohnya biskut ke, makanan-makanan manis, yang minuman jus botol contohnya yang kita beli dekat pasaran ni, dalam dia ada high corn fructose contohnya, dia tulis. So gula fruktos sahaja tu tak boleh. So eczema lagi trigger. Tapi kalau buah pun ada fruktos, tapi fruktos dia bukan ada fruktos saja, dia ada fruktos, ada glukos, ada sukros, dia ada zat vitamin nutrien yang lain. Sebab tu kita tak trigger. Kita tak boleh fruktos semata-mata. So ini yang boleh trigger. Biasanya fruktos yang single fruktos ni biasanya dapat daripada gula tambahan. Jadi elakkanlah makan ataupun minum minuman yang banyak gula. Kita tak tahu gula apa yang ada dalam dia, kan? Jadi so elakkan makan bergula. Dan juga apa lagi? Mungkin disebabkan leaky gut ni, usus bocor ni, mungkin disebabkan kita ada buat kemoterapi, kita ada buat radioterapi. Orang biasanya kalau kemoterapi, radioterapi ni biasanya dia akan ada masalah pembuangan air besar. Lepas tu lagi satu, dia ada amalkan ubat antibiotik. Antibiotik sebenarnya mengurangkan peratusan probiotik. Makan antibiotik boleh, bila dah habis tempoh dia tu, cepat-cepat top up balik dengan probiotik. Sebab antibiotik tu membunuh bakteria baik, juga membunuh bakteria baik. Dia bukan bunuh bakteria baik saja, dia nak bunuh patogenik bakteria, tetapi dia terbunuh juga bakteria baik. Jadi bila dah makan antibiotik, katakan doktor kata habiskan antibiotik ni dalam sebulan ataupun dalam 2 minggu, habiskan, tak ada masalah, sebab kita nak matikan patogenik bakteria. Dah habis antibiotik tu, cepat-cepat top up balik dengan probiotik. Mana nak dapat probiotik ni? Probiotik ni dapat dari yogurt. Bagi anda yang boleh makan yogurt, biasanya kalau orang lactose intolerant pun masih boleh makan yogurt. Saya galakkan anda amal yogurt. Amalkan yogurt, plain yogurt. Jadikan dia amalan, sentiasa ada. Bila amalkan yogurt, sebab yogurt tu sahaja antara makanan yang mudah untuk dapatkan probiotik. Amalkan waktu malam boleh, waktu pagi pun boleh, tak ada masalah. Tapi yang terbaik malam lah. Yogurt. Amalkan yogurt. Apa lagi? Yang untuk ni makanan untuk usus, yogurt, tempe. Tempe tu jangan goreng rangup garing. Yang ni tak betul. Maka probiotik dia dah tak boleh nak berfungsi. Biarlah masak tempe tu dalam keadaan tekstur dia masih lembut, masih rasa kacang tu, kacang soya tu masih rasa. Tempe, tempoyak, bagus kan? Tempoyak probiotik. Tambah-tambah lagi tempoyak yang fresh, yang baru buka, yang tu probiotik. Dah lama buka tutup, probiotik pun dah tak ada dah. Rasa tempoyak sajalah. Apa lagi makanan? Lepas tu psyllium husk, gum arabic. Ini semua makanan yang dia bukan probiotik, tapi dia membantu untuk usus kita. Ini membantu untuk usus, kasih clear usus tu. Psyllium husk, pernah dengar psyllium husk? CYLIUM, husk, HUSK, husk. Psyllium husk, arabic gum, almanam, apa lagi?
apa lagi? Apa-apa produk yang ada ditulis inulin, yang mengandungi inulin, yang mengandungi oligosaccharide. Apa-apa produk biasanya ada dalam susu lah. Kalau ditulis inulin ada dalam susu kan. Inulin tu adalah prebiotik. Oligosaccharide tu ada dalam prebiotik. Ataupun dia tulis fructo oligosaccharide, itu adalah prebiotik. Bagus untuk usus kita. Itu antara makanan yang membantu usus kita. Makanan ini anda kena amalkan sampai tak ada masalah pembuangan air besar. Saya berak hari-hari. Berak tu sebenarnya tak cukup. Dia bukan saja hari-hari, dia at least 2 kali sehari. Cuba ajar tubuh badan kita untuk buang air besar awal pagi buang air besar. Amalkan air suam, bangun-bangun minum air suam dulu. Tu pergi. Saya tadi bangun-bangun tadi, saya telan pukul 7 saya dah keluar tadi. 7 suku macam tu lah. Masih gelap. Saya keluar dalam keadaan masih gelap lagi. Saya pergi berjalan je. Hari ni habiskan 10,000 step. Telan madu 2 sudu 3 sudu. Lepas tu saya minum air suam yang agak panas sikit saya minum. Lepas tu saya pergi jalan, buat brisk walk. Jalan tu, pergerakan tersebut menggerakkan peristaltik, melancarkan lagi peristaltik movement, pergerakan usus kita tu. Lepas tu dalam tengah saya berjalan tu, saya rasa nak buang air besar, nak pergi tandas. Macam cepat saya balik, pergi membuang lah, pergi ke toilet. So hari ni dapat sekali. Lepas tu balik rumah, kita makan breakfast. Saya breakfast ni biasanya balik daripada brisk walk ni, lepas buat live ni baru saya makan breakfast. Tapi bukan perut saya tak kosong, maknanya saya dah lapik dulu. At least saya dah makan madu, saya dah minum air. So itu adalah early breakfast saya lah, kan? Lepas tu baru ambil breakfast berat sikit time ni. So biasanya dalam tengah hari, so dia akan membuang sekali lagi. So bila kita dah terbiasa macam ni, usus kita berada dalam keadaan clean, pembuangan kita berada dalam keadaan smooth 2 kali sehari dalam kuantiti yang banyak. Perut kita dah tak lagi buncit, perut dah tak buncit dan menegang. Itu antara tanda yang usus kita okey, berada dalam keadaan okey. Dan kita dah tak lagi rasa ngantuk, kita dah tak lagi rasa macam penat, lesu. Peluh kita tak berbau. Bila kita berpeluh, tak adalah macam berbau kuat sangat, kan? Orang pun tak sanggup nak dekat kita. Itu maksudnya usus kita dah berada dalam keadaan okey. Ini mengurangkan lagi eczema tu lagi trigger. So time ni lah bila kita makan, kita jaga makan makanan sihat. Jangan makan makanan yang berproses, makan makanan yang sihat. Buah, sayur tu biar lebih, buah tu biar lebih. Kurangkan benda-benda yang bergoreng, berminyak ni, untuk bagi betulkan balik usus kita ni. Maka lama kelamaan kita akan dapati, dah 2 bulan, 3 bulan eczema aku tak trigger. Dia yang penting usus kita. Ini antara cara nak perbaiki leaky gut, usus bocor. So dari segi pemakanan ini saja yang setakat ini. Dia tak ada untuk percepatkan, maksudnya dia tak ada satu ubat, tak ada sebenarnya. Kalau dekat perubatan moden pun tak ada ubat untuk eczema. Dia hanya bagi krim sajalah, luaran saja. Paling tidak pun dia bagi steroid, krim steroid. Okey, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Siti Rakia Arifin, Nur Rahim Syarif, Halimah Jamal, Salam Wasna Marzuki. Okey, lagi satu, Aramla Yunus. Waalaikumsalam. Okey, siapa yang masih belum dapatkan lagi buku Makan Untuk Kurus, secepat dapatkan, PM tim kami. Dan malam ni kita akan berjumpa lagi di sesi private coaching Makan Untuk Kurus, topik air. Ini saya nak tunjuk bagaimana. Bismillah, saya minum air dulu. Ini bukan air kopi, air kosong saja. Bagaimana jumlah air yang betul dalam tubuh badan kita
kalau kita tahu kita jumlah air yang betul, jumlah air yang cukup dalam tubuh badan kita, kita dapat selesaikan banyak masalah. Darah tinggi, kencing manis, berat badan berlebihan. Ini antara salah satu teknik air yang boleh membantu kita, yang boleh tingkatkan metabolism. Jumlah air yang cukup, bukan minum air banyak-banyak, itu tak betul. Jumlah air yang cukup. Air yang banyak dapat tingkatkan lagi isi padu darah, itu bahaya. Air yang berlebihan, isi padu, bila kita minum air berlebihan, kena ingat, isi padu darah pun akan naik. Katakan isi padu darah kita, katakanlah, saya ambil lah, saya tak tahu jumlah berapa, saya dah lupa. Katakan 10 liter isi padu darah. Kalau kita minum air 3 liter, maksudnya isi padu darah kita dah meningkat 13 liter. Darah kita dah jadi cair, jantung terpaksa berdegup lebih. Biasanya dia pump untuk 10 liter, tiba-tiba ada 3 liter ekstra, so ada 10 liter. So, kalau berlebihan, jantung anda akan lemah. Kebetulan anda pula ada sindrom metabolik, buah pinggang bekerja lebih keras lagi, so dia akan terbeban. Lama-lama dia akan haywire, dia akan jam, tak dapat singkirkan air, kaki akan jadi sembab. Bila kaki akan sembab, water retention berlaku, ada jangkitan kuman, air dalam paru-paru. Lepas tu dah start berlaku jangkitan kuman, sesak nafas, jantung start heartbeat tu slow. Ini end up dia, paru-paru, jantung, buah pinggang. So bahaya kalau kita tak tahu tubuh badan kita masalah, kita ikut saja orang minum air banyak. Nak turun berat badan kena minum air banyak ni, 4 liter. Gila ke apa 4 liter? Anda tanya pakar buah pinggang, nefrologi, berapa air yang kita kena minum, dia kata 4 liter tu gila. Tak betul. Air perlu cukup. Macam mana nak cukup? Jumpa malam ini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton.